Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan tentang logik dan metodologi. Definisi logik. Logik boleh dipecahkan kepada dua, iaitu dari sudut etimologi dan terminologi. Logik dari sudut etimologi berasal dari bahasa Yunani iaitu logos, bermaksud idea, kalimah, hasil akal, peraturan dan ta'atul logik. Logik dari sudut terminologi pula. Definisi tentang logik yang ada dalam Kamus Dewan. Logik ialah ilmu atau pengetahuan tentang cara berfikir dengan sihat, kemampuan untuk berhujah dalam membuktikan sesuatu serta meyakinkan. Idea atau hasil ini dapat dikeluarkan untuk kebenaran selepas melakukan kajian atau melalui inference. Logik adalah cabang falsafah bahagian aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakulan yang betul. Ilmu mantik. Perkataan mantik berasal dari bahasa Arab yang disebut mantik dengan perkataan nik yang bermaksud tutur atau cakap. Mantik ini didefinisikan lafaz-lafaz percakapan atau pertuturan yang menggunakan akal fikiran yang untuk mencari kesimpulan yang betul serta rasional. Di samping itu, akal dapat dipeliharakan daripada tersilap dalam memikir. Ilmu mantik mempunyai beberapa kaedah perbahasan seperti tasawur, tasdik, istidlal, syllogism, istiqra' dan sebagainya. Kaedah berfikir secara sistematik ini dikenali sebagai kaedah penalaran untuk menarik kesimpulan yang benar serta meyakinkan pendengar. Rasional ini logik dikaitkan dengan rasionalism. Rasionalism berasal dari perkataan Latin iaitu ratio yang membawa maksud sebab atau akal. Menurut Kamus Dewan edisi 4, rasional ialah alasan munasabah yang mendasari sesuatu tindakan, perbuatan atau pegangan. Rasional adalah keupayaan minda untuk berfikir secara waras, bukan berdasarkan pengalaman. Dikenali sebagai common sense dalam bahasa Inggeris, yang boleh ditafsirkan sebagai berlaku secara semula jadi. Kepentingan mempelajari ilmu logik. Kepentingannya ialah dapat membezakan proses pemikiran yang benar dan yang salah, mengasaskan akal fikiran agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, mengembangkan potensi akal dalam mengkaji penggunaan metodologi berfikir, memelihara akal dari pemikiran yang salah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Izzah binti Muhammad Nabi. Saya akan sambung pembincangan. Ini kaedah berfikir, logik dan penghujjahan. Ilmu dari perspektif falsafah. Falsafah terbagi pada 4 iaitu ontologi, aksiologi, epistemologi dan logik. Ontologi adalah ditawarkan sebagai di sebalik fizik, jasad dan jisim. Dia mengenai konsep asas seperti hakikat, wujud dan munasabah yang telah dibahaskan dalam metafizik. Sebagai soalan yang selalu timbul iaitu adakah Tuhan itu wujud? Apakah itu roh? Soalan ini tidak mampu dijawab melalui pengalaman indera maupun uji kaji ataupun pemerhatian. Falsafah juga cuba untuk mencari jawapan kepada persoalan ini, tapi tiada satu pun jawapan yang tepat bagi menjawab persoalan ini. Epistemologi iaitu ditawarkan sebagai melalui mata zahir atau teori ilmu yang membincangkan pelajaran ilmu dan sumber-sumber ilmu keterbatasan satu bidang ilmu. Bagi yang kita tahu, ilmu ada dua. Sumber ilmu ada dua, iaitu ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan. Contohnya
api boleh mengakibatkan sesuatu itu terbakar. Tapi pada hakikatnya, api tidak ada kuasa untuk membakar sesuatu itu. Imam Al-Ghazali juga berpendapat api tidak berupaya untuk mengakibatkan sesuatu itu terbakar. Aksiologi iaitu mengkaji tentang nilai. Penilaian ini adalah sesuatu yang terlalu subjektif. Sebagai contohnya macam bagi setengah masyarakat menganggap sesuatu itu adalah baik, mungkin bagi masyarakat lain adalah tidak baik. Contoh macam wanita barat menganggap tidak menutup aurat itu baik, tetapi bagi wanita Islam menutup aurat itu adalah satu perkara yang dituntut dan sangatlah baik kerana wanita adalah sebaik-baik penghiasan. Contoh yang lain, sains juga tidak membahaskan peledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki kerana mereka menganggap penemuan sains dan ciptaan baru adalah lebih penting daripada sains dan teknologi. Logik iaitu mengkaji prinsip-prinsip penarikan yang betul. Logik telah diterangkan oleh saudara Amir. Saya teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu definisi ilmu. Umumnya disebut sebagai knowledge dan sains yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu iaitu sebagai tahu, pengetahuan dan kepandaian. Secara epistemologinya, kata ilmu berasal daripada bahasa Arab iaitu alima, ya'lamu dan ilman. Ilmu adalah penghubung antara alima iaitu yang tahu sebagai subjek dan maklum yang diketahui sebagai objek. Dengan kata lain, ilmu ini adalah penghubung antara subjek dan objek iaitu yang tahu dan yang diketahui. Syed Muhammad Nafi Al-Attas juga mentakrifkan ilmu sebagai ketibaan suatu makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Konsep ilmu menekankan makna kebenaran dan bukannya kepalsuan kepada jiwa seseorang. Syarat-syarat ilmu pengetahuan ada 3, iaitu kepercayaan, belief, kebenaran, truth, and bukti, evidence. Dengan adanya ketiga-tiga ini membuktikan bahawa dengan adanya ketiga-tiga ini membuktikan bahawa memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan. Epistemologis ilmu sains dan barat. Epistemologi ilmu barat tidak menjadikan agama sebagai ilmu asas, manakala Islam menuntut ilmu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kita tahu, barat menganggap ilmu ini hanya memenuhi keperluan harian mereka, hanya memenuhi kehendak dan nafsu mereka semata-mata. Tetapi bagi Islam, menuntut ilmu ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana dengannya ada ilmu, kita dapat mengetahui kelemahan diri kita, membuka mata pada diri kita bahawasanya kita adalah insan yang lemah, yang mempunyai banyak kekurangan dan banyak keterbatasan ilmu yang telah kita miliki. Peranan akal menurut barat hanya menentukan kebenaran dan kebasilan semata-mata. Tetapi menurut Islam, untuk menjalankan tugasnya yang masih memerlukan peranan hati dan bimbingan wahyu. Sebenarnya barat selalu bersaing dalam menghasilkan teknologi, teori-teori baru. Mereka tidak berlandaskan agama, mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Mereka tidak memikirkan baik buruk satu tindak tanduk mereka. Tapi Islam sangat mementingkan dari segala aspek. Contoh, apabila kita hendak melakukan satu perkara, kita mesti memikirkan baik buruknya, memikirkan adakah ini bertepatan dengan syariat Islam,
kita memerlukan bukan hanya mengikut akal semata-mata, tetapi perlukan hati dan wahyu untuk melakukan sesuatu perkara. Jenis ilmu ada dua, iaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli ini adalah ilmu wahyu, manakala ilmu akli adalah ilmu yang diperoleh melalui akal. Ilmu nakli ini bukan sahaja bersumberkan wahyu, bukan sahaja bersumberkan wahyu iaitu Al-Quran dan Hadis, malahan seperti ilmu tafsir, ilmu sufi, ilmu kalam dan lain-lain lagi. Ilmu ini merupakan cabang-cabang ilmu nakli yang disebutkan jelas dalam aspek bukan bersumberkan wahyu. Ilmu akli iaitu ilmu yang berasaskan akal, seperti ilmu logi, ilmu fizik, ilmu pembelajaran dan ilmu metafizik. Ini berkait rapat dengan kemajuan dan peradaban manusia. Hierarki ilmu ada tiga, iaitu ilmu wahyu, ilmu ilham dan ilmu akal. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu wahyu, iaitu bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Ilmu wahyu ni menyentuh perkara realiti yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia, iaitu menyentuh dan tangkap perkara gaib seperti alam kubur. Jadi ilmu wahyu ni dapat mengajar kita untuk menjauhi perkara yang dimungkari oleh Allah dan mentaati perintah Allah. Ilmu ilham ni pula adalah ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia yang dikehendakinya melalui minda dan pemikiran. Ilmu ilham ni juga dikenali sebagai ilmu atau ilmu kasyaf. Ilmu ini tidak boleh bertentangan dengan ilmu wahyu. Ilmu akal pula, iaitu berada pada tahap yang ketiga dan tahap yang terakhir. Ilmu ini bersumberkan daripada Allah dan manusia seharusnya berusaha untuk belajar, berfikir, membaca. Sebab dengan adanya ilmu akal, manusia dapat menggunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang mempunyai ilmu akal dan memanfaatkannya untuk bekerja yang baik adalah lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah berbanding manusia yang tidak mempunyai ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah binti Muhammad Johari. Saya akan sambung cakap tentang jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan ni dia terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu pengetahuan empirik ataupun pengetahuan a posteriori, pengetahuan a priori, pengetahuan analisis, pengetahuan sintesis dan pengetahuan bercampur. Untuk pengetahuan a posteriori, istilah a posteriori ni dia berasal daripada bahasa Latin posteriori yang bermaksud daripada yang terdahulu ataupun terlebih dahulu. Pengetahuan ni diperoleh menerusi pengalaman panca indera ataupun menerusi orang yang mewariskannya dan boleh dijustifikasikan menerusi kaedah sains, terutamanya kaedah aruhan. Pengetahuan ni juga ialah ilmu empirik yang membawa maksud dia bergantung semata-mata kepada pemerhatian dan uji kaji, bukan kepada teori. Sebenarnya pengetahuan a priori.
Istilah a priori ni pula dia berasal daripada bahasa Latin juga, iaitu priori yang bermaksud daripada yang terkemudian ataupun yang terakhir. A priori ni dia bermaksud sifat yang terhasil daripada penggunaan ta'akulan ataupun hujah yang bermula daripada taklif, definisi atau prinsip yang dianggap tak perlu dibahaskan lagi sebab kebenarannya sudah diakui. Pengetahuan a priori ni adalah pengetahuan yang bebas dan tak bergantung pada pengalaman. Dia terhasil daripada kaedah didaksi, iaitu kesimpulan wajib ditarik daripada premis, lepas tu kesimpulan khusus akan dibuat daripada pernyataan umum. Seterusnya pengetahuan analisis. Okey, dari segi bahasa, analisis ni dia bermaksud dia mempunyai keceraian komponen yang ada dalam satu benda. Okey, sebarang ayat akan dikatakan analisis kalau ayat tu memerlukan fahaman kajian jenis gabungan dan konsep-konsep dalam dia untuk tentukan kesahihan dan kebenaran dia. Okay, pengetahuan ni diperoleh dengan cara membuat perincian objek yang senang dikaji dan diteliti dengan cara susun satu makna dengan yang lain. Untuk pengetahuan sintesis pula, sintesis ni bermakna meletakkan benda-benda selonggok walaupun pada asalnya dia berbeza-beza dan tak bergabung. Pengetahuan sintesis ni dia berupa pengetahuan yang penilaian sahnya atau benarnya tak cukup dengan analisis je. Dia diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menggabungkan. Kaedah ni maksud dia macam mengendalikan objek yang sedang dikaji dan diteliti tu dengan cara gabungkan satu makna dengan yang lain. Kalau analisis dia susun satu makna dengan yang lain, kalau sintesis pula dia menggabungkan satu makna dengan yang lain. Akhir sekali, pengetahuan bercampur, di mana wujud banyak pengetahuan yang mengandungi unsur-unsur pengetahuan a priori dan pengetahuan analisis sintesis. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan konsep utama ilmu logik. Terdapat beberapa istilah-istilah logik menurut Howland Wills, iaitu andaian, premis, kualifikasi, refutasi, silogism dan falasi. Okey, andaian. Istilah andaian ni dia dirujuk sebagai assumption, anggapan ataupun sangkaan. Andaian ni adalah keputusan atau pendapat yang dianggap sebagai benar dan walaupun tak begitu pasti, dia masih dianggap sebagai satu kebenaran. Dia merupakan satu permulaan untuk mencari fakta dengan letakkan satu asas untuk arahkan otak kita berfikir ke arah tu. Seterusnya premis. Istilah premis ni dia digunakan dalam satu je sebagai satu titik tolak. Okey, ia boleh dijadikan asas untuk satu hujah tu untuk cari keputusan. Masalah selalu timbul dalam perhubungan manusia ni sebab tak dapat pastikan sama ada satu premis tu betul ataupun tak. Lepas tu konsep premis ni pula boleh dibagikan kepada dua, iaitu pernyataan umum ataupun pernyataan khusus. Pernyataan umum ni dia selalunya bersifat terbuka dan kesimpulan dia yang mungkin tak tepat, tapi ia masih selalu digunakan walaupun dia tak kukuh dan boleh dipertikaikan. Dia suka diterima oleh orang yang berfikir waras sebab dia satu yang tak logik dan tak munasabah dalam pemikiran seseorang. Okey, ia berlainan pula dengan pernyataan khusus sebab pernyataan khusus ni dia merujuk kepada satu kejadian atau peristiwa seseorang atau satu benda secara tepat. Dia mengelakkan pertikaian sebab dia mempunyai fakta untuk jelaskan apa yang diperkatakan dan ianya lebih spesifik. Macam pernyataan umum tadi tak ada fakta. Lepas tu pernyataan khusus ni pula pendengar dan pembaca akan jadi selesa sebab butiran dia lengkap, namun pembuatannya kurang disukai sebab memerlukan ketelitian supaya tak tertinggal fakta penting. Kalau pernyataan umum tadi tak memerlukan ketelitian pun. Seterusnya, kualifikasi. Bagi kualifikasi pula, konsep dia bawa maksud tak semestinya semua macam tu walaupun pernyataan umum dia diterima. Okay, fasa-fasa kualifikasi yang kita sering guna adalah seperti sebahagian besar, seringkali, kebanyakan dan sebagainya. Okay, jadi dalam bidang penulisan dan pertuturan, satu pernyataan umum dapat diterima sebagai logik kalau digunakan konsep kualifikasi. Seterusnya, refutasi. Okay, refutasi ni pula berasal daripada bahasa Latin refutationem yang bermaksud tindakan atau pernyataan untuk buktikan bahawa seseorang individu atau satu pendapat atau pandangan tu salah dan tak tepat, atau dia boleh dikatakan tindakan untuk menyangkal pandangan seseorang. Istilah refutasi ni digunakan untuk memusnahkan asas logik atau premis orang lain yang telah diterima dan dipercayai oleh orang ramai buat sekian lama. Pandangan baru akan diterima sebagai hakikat yang benar sekiranya refutasi daripada seseorang dapat menunjukkan bukti-buktinya. Jadi pandangan lama tak akan digunakan dah kalau refutasi itu berjaya. Okay? Seterusnya, silogism. Silogism ni dia bermaksud struktur ke arah satu didaksi atau kesimpulan yang khusus. Terdapat 3 premis utama yang digunakan dalam silogism.
iaitu premis besar, iaitu pernyataan umum yang merangkumi semua aspek dalam satu kumpulan kategori atau pembahagian. Premis kecil pula iaitu pengenalan kepada satu benda atau idea daripada kategori premis besar. Dan akhir sekali, kesimpulan iaitu keputusan yang diambil daripada pernyataan umum dalam premis besar dan pernyataan khusus dalam premis kecil. Jadi silogism ni dia ada 3 premis lah: premis besar, premis kecil dan kesimpulan. Okey, seterusnya falasi. Falasi ni pula merupakan satu hujah yang lemah dan tak boleh diterima atau berlaku sebabkan sangkaan yang tak benar. Dia boleh terjadi dalam 2 bentuk, formal dan informal. Okey, falasi formal ni biasanya diperoleh daripada hujah-hujah didaktif dengan melihat pada struktur atau susulan hujah tersebut. Okey, dalam struktur hujah didaktif ni premis dia betul tapi kesimpulan dia salah. Jadi kaedah dia jadi salah lah sebab premis dia tak menyokong kesimpulan dia. Macam falasi informal pula, dia kaedah dia betul tapi dia still tak benar. Sebab falasi dia ni dia sukar sikit diskesan kelemahan dia dan begitu sukar untuk ditolak. Sebab mungkin berlaku kesilapan dalam isi kandungan premis tu sendiri. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung perbentangan daripada rakan-rakan saya, iaitu berkaitan dengan pembahagian logik. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Irham bin Nordin dari kelas 3A jugalah. Okey, jadi saya akan sambung berkaitan dengan pembahagian logik. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan tengok pembahagian logik dapat dibahagikan kepada 3 bahagian lah, iaitu yang pertama bentuk dan kaedah logik itu, iaitu kita akan belajar ada 4 kaedah logik, iaitu didaktif, induktif, adaptif dan heuristik. Okey, kemudian kita akan belajar berkaitan dengan falasi yang mana terbahagi kepada 2, iaitu falasi formal dan juga falasi tidak formal. Dan yang terakhir berkaitan dengan ilmu baru. Tapi kita tak akan belajar dengan ilmu baru lah, kita akan fokuskan kepada bentuk atau kaedah dan juga dengan falasi. Okey, next. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan kaedah didaktif dulu. Okey, apa itu kaedah didaktif? Okey, kita akan tengok berkaitan dengan maksud dan asal usul kaedah didaktif itu. Okey, ianya berasal dari perkataan Latin, yakni de. Perkataan Latin punya de, daripada dan decure, bukan decure, decure. Yang tu bahasa Latin, iaitu memimpin ke arah, dan juga dikenali sebagai logik klasik, iaitu selain daripada nama kaedah didaktif. Okey, prinsip kaedah didaktif adalah reasoning from the general to the particular, yang bermaksud kaedah berfikir daripada umum kepada khusus, daripada umum kepada yang khusus. Okey, ia juga menggunakan teori untuk fahami kes-kes tertentu. Okey, apa jaminan kaedah didaktif ni? Okey, jaminan dia dia tidak menjamin ilmu pengetahuan yang benar, hanya dapat beri pengetahuan yang sah sahaja. Jadi dia tak dapatlah nak tentukan sama ada benda tu, ilmu tu betul ataupun tidak. Itulah dia tak ada bagi jaminan apa-apa pasal ilmu pengetahuan tu sama ada betul ataupun salah. Okey, next kita akan tengok berkaitan dengan kaedah induktif. Okey, kaedah induktif ni apa dia? Kaedah induktif ialah kaedah berfikir daripada kes-kes khusus kepada umum. Tadi didaktif umum kepada khusus, yang ni khusus kepada umum. Okey, prinsip kaedah induktif ialah from particulars to general, yakni universal lah. Okey, ianya sangat produktif kerana dapat terbitkan prinsip berdasarkan pengalaman yang dialami. Okey, ianya sinonim dengan logik moden. Yang mana kita tahu logik moden muncul di zaman era sains yang meletakkan kaedah induktif sebagai metodologi asas. Okey, ianya berunsurkan empirical induktif kerana bermula dengan pengalaman serta uji kaji dahulu. Sama macam induktif lah. Dan dimulai dengan kes khusus menjadi kepada kesimpulan umum.
kita dapat tengok info tambahan dia. Kaedah induktif kaji sebahagian faktor tertentu sahaja. Kesimpulannya yang dibuat secara menyeluruh dengan liputi objek yang dikaji dan tidak dikaji. Yang kaji ke yang tak kaji ke diliputi semua. Okey, next kita akan tengok berkaitan dengan kaedah adaptasi. Okey, kaedah adaptasi ataupun kaedah culikan atau adaptation method. Yang ni kaedah yang ambil pengajaran daripada beberapa penjelasan yang lain. Ianya melibatkan kaedah penakulan dan proses pengambilan salah satu daripada pelbagai jenis hipotesis yang sama, yang mana difikirkan paling tepat. Dia akan ambil satu je, dia rasa ini paling tepat, dia akan ambil yang tu. Okey, next adalah kaedah heuristik. Okey, kaedah heuristik ni dalam bahasa Yunani ialah heuration, iaitu memperoleh. Dia guna ciri-ciri kejayaan yang telah wujud idea baru untuk mewujudkan lagi idea yang baru lagi. Okey, kata G.J. Rayner, heuristik adalah teknik dan seni dan dia bukanlah suatu ilmu lah. Kita akan dapat tengok info tambahan. Heuristik merupakan langkah awal untuk pencarian sumber dalam dapatkan data untuk pembuktian sejarah. Okey, ini sangat pentinglah untuk pembuktian sejarah. Okey, next. Kita akan tengok ciri-ciri penilaian kaedah heuristik itu sendiri. Okey, ada 6 ciri-ciri dia. Yang pertama adalah harapan pengguna, user expectation. Yang kedua adalah pengalaman pengguna, user experience. Yang ketiga, interaction yang berterusan, iaitu ongoing interaction. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran, learning and teaching. Yang kelima, sokongan, which is support. Yang keenam, kepuasan pengguna secara subjektif, iaitu subjective user satisfaction. Okay, kita akan dapat tengok info tambahan. Hujah heuristik berasaskan aruhan, iaitu induktif, dan analogi permulaan. Hasilnya mungkin sangat berguna, tetapi ianya tidak boleh dianggap dengan teliti lah. Penakulannya tidak bersifat terakhir. Kaedah heuristik lebih bersifat sementara dan munasabah saja. Okay, next. Kita akan tengok berkaitan dengan apa itu falasi. Tadi ingat sebut falasi kan? Okey, falasi daripada segi saintifiknya kesilapan pada cara berfikir yang bawa kepada satu huraian, alasan, pendapat ataupun kesimpulan yang keliru akibat daripada penyalahgunaan penakulan. Ianya merupakan helah penggunaan logik yang membolehkan sesuatu diterima benar sekalipun ianya salah. Okey, next. Okey, kita dapat tengok terbahagi kepada 2 falasi, iaitu falasi formal dulu ialah merupakan kaedah dan struktur hujahnya tidak betul, yakni lemah, dan premis tidak sokong kesimpulan yang dibuat. Boleh didapati dalam kaedah didaktif tadi, yang mana struktur hujahnya premis betul tetapi kesimpulannya salah sama sekali. Okey, next adalah falasi tidak formal. Ianya menampakkan kelemahan dalam hujah akan tetapi tidak mempunyai hubung kait secara langsung dengan kaedah hujah tersebut. Ianya bersamaanlah dengan falasi formal tadi, iaitu ianya berlaku apabila premis betul tetapi kesimpulannya salah. Sama, dua ni sama. Yang ni je sama, yang ni semua berbeza. Okay, contoh falasi tidak formal, falasi sebab salah, falasi divisi, falasi komposisi, falasi dilema palsu, equivokasi dan penggunaan jargon. Okay, next. Kita akan tengok faktor yang mendorong berlakunya falasi tidak formal tadi. Yang pertama, tidak cukup data serta fakta. Yang kedua, bias dan prejudis. Yang ketiga, kesimpulan yang menyeleweng. Yang keempat, andaian dan kepercayaan yang menyeleweng. Yang kelima, emosi dan perasaan. Okey, jadi kita dah settle lah bahagian. Kita dah dapat tahu apa itu logik, terbahagi kepada berapa, dan kita juga dapat tahu apa itu falasi terbahagi kepada apa. Ada falasi formal, ada falasi tidak formal. Jadi untuk menyimpulkan semua apa yang kita belajar daripada awal lagi, daripada apa itu maksud logik lah, apa daripada awal lagi tu, kita akan dapat simpulkan dengan satu kesimpulan, iaitu ilmu logik adalah suatu kaedah dan prinsip yang mana digunakan dalam membezakan antara pemikiran yang betul dan juga yang salah. Ini dapat membantu kita dalam menentukan sesuatu perkara itu sama ada baik atau tidak. Ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu elemen yang penting kerana ilmu logik tidak akan berdiri dengan sendirinya tanpa pengetahuan. Selain daripada itu, kita dapat meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mempunyai ilmu dan pengetahuan. Jadi, setiap orang Islam seharusnya mempunyai ilmu dan mengetahui kaedah berfikir dengan betul agar tidak membuta tuli mengikut tanpa mengetahui ilmu yang sebenarnya. Hal yang sebenarnya lah. Okey, jadi saya rasa itu sajalah daripada kami semua. Okey, apa salah silap daripada kami mohon maaf. Kalau ada salah silap ke daripada pembintangan kami pun kami minta maaf jugalah. Okey, yang kurang datang daripada kami, yang sempurnanya semua daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.